Ingin belajar cara-cara untuk mengimbas atau scan dokumen anda secara percuma? Saksikan video ini. Hai guys, nama saya Norman. Selamat datang ke channel saya. Kepada yang baru, ni adalah tempat saya sharekan tips and tricks berkenaan dengan teknologi. Okay guys, so sebelum kita proceed dengan tutorial kita pada hari ini, I just nak share dengan you guys satu situasi lah. Situasi saya sedikit, I tak tahu unik ke, mungkin you guys pun pernah mengalami. Okay, saya nak share dengan you guys saya punya wallet dompet saya sebelum ni. Dia makin lama makin tebal saya punya wallet ni, tapi bukan tebal dengan duit. Tetapi dia tebal dengan ni, benda-benda yang terkeluar daripada wallet kita ni. Dikenali sebagai receipt. So macam-macam receipt kita ada. So sebelum ni saya punya wallet dah makin lama makin tebal ni, saya tengok penuh dengan receipt yang ada. So bila ada beberapa situasi yang actually happen, saya share dengan you guys, okay. Salah satu, kalau you all adalah usahawan atau juga bekerja dengan orang, okay, the two situation yang akan berlaku adalah bila time you all nak buat claim. Bila time you all nak buat claim je, first thing, kemungkinan besar bila kita simpan dalam wallet kita yang tebal ni, atau kemungkinan bila terlampau tebal, kita letak receipt kita kat tepi, bila time kita nak claim, kita nak cari balik our receipt, tengok dah hilang. Alamak, nak claim pun dah tak boleh dah. Atau kalau you usahawan dah buat project costing pun, alamak, receipt dah hilang dah. Macam mana nak buat project costing kan? Atau situasi kedua, bila kita gunakan all this kind of the receipt certain kedai ni, dia akan pakai thermal paper. Thermal paper ni, dia makin lama dia magic. Dia makin lama dia akan hilang, terus kita dah tak nampak dah apa-apa perkataan dekat belakang ni. So bila kita nak buat claim ke, mungkin kita buat lambat kita buat kita punya claim, dan suddenly kita tengok balik, alamak, harga pun dah tak nampak, tarikh pun dah tak ada. So what my situation yang akan share dengan you guys adalah kita boleh menggunakan aplikasi yang percuma untuk kita nak scankan dokumen-dokumen kita, dan kita boleh uploadkan terus kepada our online drive, supaya dokumen tu tidak hilang. So tak semestinya kita boleh menggunakan untuk receipt saja, tapi juga boleh untuk menggunakan untuk your other dokumen saja. Okay guys, so kita akan belajar pada hari ini adalah aplikasi untuk hari ini adalah menggunakan Google Drive. Google Drive. So seperti biasa, what you need to go is kita pergi ke Play Store dan kita type Google Drive. So macam saya dah type dah Google Drive, dan apa yang perlu you all buat adalah klik pada open. Okay guys, kalau you all ingin belajar berkenaan dengan Google Drive, okay, do let me know in the comments. Kalau ada ramai orang yang tanya berkenaan dengan Google Drive ni, how to use Google Drive ke, nanti saya akan buat satu video tutorial berkenaan dengan Google Drive. Okay, so in a nutshell lah, berkenaan dengan Google Drive ni, sebenarnya dia macam your flash drive. Macam kita punya thumb drive kita beli ni, cuma thumb drive ni is secara online. So tak ada benda fizikal thumb drive ni. So apa-apa file yang kita simpan dalam Google Drive ni, dia akan berada di alam maya lah, we call it macam your cloud. Okay, so macam mana kita nak buat dalam situasi saya ni? Contoh saya dah beli dah, contoh saya nak claim lah, I nak just share dengan you guys ni. Okay, bukan selalu saya dapat minum kopi ni. Okay, so ada contoh I nak share dengan you guys macam mana I nak scankan dokumen selalu saya buat. So once saya dah ada saya punya dokumen di depan ni, apa yang you all perlu buat, you klik pada butang, nampak tak ada butang plus okay, dia ada butang tambah tu kat depan tu. You klik pada butang tambah, okay, dia akan keluarkan beberapa option. Option yang pertama adalah folder, upload, dia ada Google Docs, Google Sheet, Google Slides, dan yang hujung sekali tu adalah berkenaan dengan dia ada macam butang kamera tu. Okay, bukan butang kamera tu adalah butang untuk buat scan. Dia dah tulis kat situ scan. So what you need to do is you klik pada butang scan tu. Okay, kita dah klik pada butang scan, dia akan terus keluar kepada your camera. So apa you all perlu buat, you all boleh tengok pada you punya dokumen, tengok secara, kalau boleh, kalau yang mana dokumen terlipat-lipat tu, betul lah, betulkanlah sikit kan, tak nak bagi dia konyok sangat kan. Okay, so dokumen dah cantik dah, kita dah tengok dah, everything all dah okay, kita tengok dah composition dah cantik dah. Apa yang perlu klik ada klik pada butang, just nak ambil gambar dia. Okay, once kita dah confirm dah, don't worry kalau kita lihat balik, okay, kalau nampak macam sengit sangat ke apa, pastikan cuma dia punya receipt tu berada di dalam gambar tu, dah cantik dah everything. Okay, then what you need to do adalah kita klik pada butang okay. Alright, so the beauty about the magic berkenaan dengan Google ni, dia akan scankan kita punya dokumen, dia akan cuba buatkan macam kita masukkan kita punya scanner tu, scanner kita buat dokumen. Okay, you akan tengok balik scan ni, automatic dia akan createkan based on, kalau kita tengok tarikh yang dekat atas ni, scan dia punya tarikh dia, dan terus dia akan convert daripada gambar terus ke PDF. Okay, terdapat beberapa option. Kalau kita tengok balik, mungkin adalah kita nampak dia punya kertas dia tak berapa elok ke, kita nak crop ke, contoh kita boleh menggerakkan, okay, mengikut, kalau I tengok balik, kalau saya klik pada bintik tu,
kita boleh mengikut pada the receipt scanner tu, kertas itu berkenaan. So that means contoh saya punya receipt ni sampai hujung je dekat sini kan. Okay, once kita dah rasa okay dah, kita klik pada butang done. Kita tengok apa jadi. Dia dah scan dah, cantik dah. Okay, so pastikan bila kita lihat balik semua everything dah okay, kita tengok dia punya tarikh, dia punya keterangan all that is clear, semua dah cantik dah. Okay, kita boleh tekan pada butang save. So untuk berkenaan dengan Google scanning features ni, terdapat juga kalau kita lihat balik ada butang macam palette. Okay, kita boleh pilih. Okay, kalau kita nak black and white, kita boleh menggunakan black and white. Contoh kalau kita nak warna, kita boleh pilih warna kan. So terpulang pada you all, jenis scan you all nak. Sebab kadang-kadang ada beberapa dokumen kita nak dalam black and white saja, then you boleh klik pada black and white saja. Okay, so saya klik pada black and white. Okay, butang yang ketiga ni kalau kita lihat adalah butang rotate. So mungkin kalau gambar tu tak betul ke, receipt tu tak betul, dokumen tu sengit ke apa ke, kita boleh menggunakan butang rotate. So kita pusing-pusing sampai dah betul lah. Okay, so yang hujung sekali tu yang tadi I buat tu, crop tu, so kita boleh pastikan, tengok je, kita follow je, nampak dia zoom in cantik je kan. Kita tengok semua dah cantik dah, receipt tu all okay, kita klik pada butang dan okay, so katakanlah dokumen tu terdapat bukan sahaja satu muka surat. Contohlah kita nak scan dokumen tu ada 2 muka surat atau 3 muka surat. Macam mana kita nak tambah? Kita klik pada butang yang bawah tu. Okay, nampak ada butang tambah tu, kita klik pada butang tambah. Contohlah kalau ada tak, saya ada receipt lagi satu ke, saya cuba check. Okay, ada one more receipt. Contoh ada lagi satu receipt ke, contohlah kalau kita nak buat. Okay, so apa you all perlu buat, kita klik kat sini. Okay, saya punya receipt, saya pergi dekat. Okay, sekejap saya retry balik. Okay, tengok okay dah cantik dah. Saya klik pada butang right. Okay, sama juga, saya klik pada butang okay. Okay, nampak dalam situasi ni dia dah potong terlampau banyak dah. So kita klik pada butang crop, kita adjustkan balik. Tak apa, it's okay, slowly take your time. Kita adjustkan balik, betul ke tak. Kita klik pada butang done. Dia dah savekan receipt. Okay, so kalau kita nak lihat balik, kita boleh swipe. Ni yang pertama, yang ni adalah yang kedua, dokumen yang kedua. Okay, so once dah ada dah, semua dah ready dah, apa yang perlu you all klik adalah pada butang save. Okay, terus kan save dah. Okay, dalam tu kita boleh pilih account mana, lepas tu dalam folder yang mana kita nak masukkan. So contoh saya nak masukkan dalam folder Android transfer, saya dah masukkan dalam Android tu. Okay, kalau kita nak tukar dia punya nama file tu, kita boleh tukar. Kalau kita nak biarkan pun it's okay, sebab dia punya cara dia buat file tu, dia akan mengikut tarikh kita. So apa yang perlu klik adalah you klik pada butang save. Okay, terus you dah save dah satu dokumen. Okay, yang menarik pasal berkenaan dengan Google ni adalah dia akan save di dalam cloud. So mana-mana kalau you pakai phone ke, atau kita boleh menggunakan Google Drive dalam kita punya laptop pun, kita boleh akses kepada file berkenaan. Okay, so saya akan cuba check balik kalau ada ke tak Android transfer. Okay, saya terus buka PDF berkenaan. So kalau you all lihat balik, tengok dah ada dah kita punya scanning of kita punya dokumen. Semua dah cantik dah. So okay guys, so saya rasa menggunakan this Google scanning feature ni adalah sangat senang. Lepas tu first thing first adalah advantage dia adalah percuma, so it's actually free. Dan yang kedua adalah bila kita menggunakan Google Drive dengan scanning feature tu, dia tidak akan mengeluarkan apa-apa watermark. So seperti aplikasi yang lain tu, kadang-kadang bila kita pakai aplikasi yang lain yang secara percuma, bila kita ambil gambar atau bila kita membuat satu PDF file, dia akan letak kat situ scan by this company, scan by that company, etc. So kalau you all pakai this Google Drive feature scanning ni, dia tidak akan meletakkan apa-apa watermark di dalam dokumen berkenaan. So once you dah ada dalam Drive tu, you all boleh share. Kalau kita share kepada kawan-kawan yang menggunakan WhatsApp ke, atau you nak share melalui email ke, you dah ada dah di file dia berkenaan. Okay, cuma dia ada satu keburukan je menggunakan this Google Drive ni scanning feature adalah dia bukan we call it keburukan, we call it orang yang menggunakan iPhone. Malangnya pengguna iPhone dalam yang menggunakan Google Drive tidak mempunyai akses kepada that scanning features. So buat sementara waktu ni, di scanning feature semua ni, kalau Google Scan ni, okay, kita boleh scan adalah hanya yang menggunakan telefon Android sahaja for the time being. Okay, kalau ada apa-apa updates, kalau dia akan keluarkan berkenaan dengan iOS ke dengan scanning feature, saya akan updatekan di komen untuk video ni.
Okay guys, so itu sajalah video kita pada hari ni. Seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya dan juga komen pada video di bawah. Okay, kita akan jumpa di tutorial lain. Thank you very much guys.